إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Terima kasih kepada saudara pengerusi majlis yang dihormati lagi dimuliakan, para pimpinan Gamis Pusat dan Pulau Pinang, yang dihormati staf pimpinan institusi pengajian tinggi yang ada, sidang hadirin mukminin, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk sampai ke Pulau Pinang ni cabaran cukup getir. Saya naik 3 flight hari ni. Pagi ni saja 3 flight. Naik kapal terbang 30 minit, dia pusing balik, mendarat, touchdown kali pertama. Kan tu pukul 6.45 pagi. Lepas tu naik pula flight yang kedua. Pergi dekat runway, tak sempat nak terbang, pusing balik pula, kena turun lagi sekali. Saya kata habislah program hari ni. Kan, tapi alhamdulillah rezeki kita semua untuk kita berjumpa pada tengah hari ini. Naik kapal terbang yang ketiga tu pun sebab ada kosong, seat kosong. Kita pun kebetulan saya tidak ada beg yang perlu dimasukkan dalam pesawat. Jadi alhamdulillah dapat bertemu dengan adik-adik semua. Itu peluang untuk kita berjumpa pada tengah hari ini. Jadi 3 pesawat nak sampai sini, rumah saya seberang jalan je sebenarnya. Tapi nak buat macam mana kan? Dah saya bercuti sebenarnya hari ini di Temerloh, tapi dah pihak penganjur minta juga untuk saya hadir. Insya-Allah kita berkongsi mana-mana yang sempat. Sidang hadirin mukminin, tadi pengurusi sebut Durham, bukan Durham, Durham. Durham. Dia macam Edinburgh lah, bukan Edinburgh. Dia Edinburgh kan. Bukan Tottenham. Dia macam tu. Tottenham. Itu cara sebutan. Tak apalah kan, itu bukan negara kita. Biasalah, itu bukan negara kita. Sidang hadirin mukminin, tajuk yang saya diminta untuk ulas, untuk dikongsi pada tengah hari ini ialah berkenaan dengan perundangan Islam dan juga enactment jenayah syariah. Jadi saya tak sempat untuk prepare bahan yang sesuai, cuma kebetulan saya banyak berceramah tentang tajuk perundangan Islam. Jadi kebetulan memang ada dalam laptop saya satu tajuk yang saya kira tak jauh bezanya. Tak jauh bezanya dengan apa yang dihasratkan oleh pihak penganjur. Ini adalah satu presentation saya dah lupa di satu tempat. Jadi moga-moga ada manfaat yang boleh kita kongsi untuk kita bincang tentang tajuk perundangan Islam dan juga enactment jenayah syariah untuk dilaksanakan di Kelantan khususnya dan juga di Malaysia secara umumnya. Okay, next. Baik, jadi objektif yang cuba kita capai pada tengah hari ini ialah yang pertamanya, kita akan kupas status negara kita, sama ada sebuah negara Islam ataupun sekular. Yang kedua, kita akan mengupas isu-isu apabila negara kita ini ditadbir mengikut cara agama kita. Apa dia isu-isu yang relevan apabila kita tadbir, kita manage negara ini mengikut agama Islam kita. Dan yang ketiganya adalah kita akan mengupas apa dia cabaran, halangan, tribulasi, kesusahan yang kita akan hadapi, serta apa dia harapan yang boleh kita letakkan dalam melaksanakan undang-undang Islam di Malaysia. Kenapa objektif ini penting, tuan-tuan sekalian? Kerana kita perlu mengetahui status negara kita terlebih dahulu in order untuk kita implement undang-undang Islam.
Sebab daripada status kita itulah barulah kita mengetahui bagaimana cara untuk kita approach dalam melaksanakan undang-undang Islam dalam negara kita ini. Saya ambil satu-satu contoh. Dalam konteks kita sekarang ini, seringkali yang kita dengar ada orang kata Malaysia adalah sebuah negara sekular. Kita juga dengar ada pemimpin kita mengatakan Malaysia adalah negara Islam. Jadi kita nak tentukan apa dia status negara kita ini dengan melihat kepada beberapa aspek yang tertentu. Contohnya kita akan melihat status negara kita dari sudut perlembagaan, kan? Kenapa kita perlu melihat dari sudut perlembagaan? Itu antara yang kita akan bincang. Kemudian kita akan melihat status negara kita dari sudut undang-undang. Mungkin adik-adik semua yang bukan daripada bidang perundangan akan tanya, apa beza perlembagaan dengan undang-undang? Baik, perlembagaan tu undang-undang juga, tapi dia adalah the highest, kita kata the highest law, the supreme law of the federation. Jadi perlembagaan itu adalah undang-undang tertinggi. Jadi selain daripada perlembagaan tu kita ada undang-undang lain, kita ada akta-akta lain. Jadi kita akan melihat bagaimana status negara kita selain daripada kita berbincang berkenaan dengan perlembagaan sebagai the highest act ataupun the highest statute, sebagai the highest law dalam negara, kita akan melihat akta-akta yang relevan, yang berkaitan dengan isu yang kita akan bincang ini. Baik, next. Antara artikel yang paling relevan yang hadirin sekalian perlu lihat adalah artikel yang keempat, _1 Perlembagaan Negara, yang mengatakan bahawa this constitution is the supreme law of the federation and any law passed after Merdeka Day which is inconsistent with this constitution shall to the extent of the inconsistency be void. Dia kata bahawa perlembagaan ini adalah undang-undang yang tertinggi, the highest law, undang-undang yang paling tinggi, the supreme law. Undang-undang tertinggi bagi siapa? Bagi negara kita, persekutuan negara kita. Baik. Apa maksud persekutuan? Persekutuan ni, kalau kita tengok dia bahasa Melayu maksudnya sekutu. Kan? Apa maksud sekutu? Boleh beritahu tak? Ha? Okey. Apa maksud sekutu? Oh, ni kesian kat cameraman pula ni. Kalau saya bergerak. Apa maksud sekutu? Ha? Sorry lah sebab saya pun lecturer juga. Jadi tak syok cakap dekat tak berapa selesa. Apa maksud sekutu? Gang. English apa sekutu English? Okay. Alliance boleh. Sekutu ni maknanya kita ada 4-5 orang, kita bersekutu. Faham tak? Kita bergabung, tapi kalau kita sebut bergabung, dia jadi makna lain. Dia jadi makna lain. Tapi dia menjurus kepada bergabung juga, tapi cara bergabung tu lain. Okey. Jadi bila kita sebut federal ni, undang-undang utama persekutuan, the highest law of the federation, maka antar benda yang tuan-tuan ataupun adik-adik semua perlu faham ialah negara kita ni satu negara yang consist of negeri-negeri yang bersekutu. Mereka bercantum antara negeri-negeri ni untuk membentuk satu negara. Bukannya negara tu wujud sebelum negeri, tak. Negeri wujud dahulu untuk membentuk satu negara. Maka daripada itu yang kita timbul soal royalty dan sebagainya. Itu cerita lain. Tapi kita kena faham, bila dalam undang-undang, siapa yang belajar ni tak ada undang-undang kat sini, ada? Tak ada kan? Ni belajar dekat USM, belajar dekat apa ni, Transkrian Transkrian ni semua tak belajar undang-undang ni, UiTM, Penang tak ada undang-undang kan?
Baik, jadi bila kita belajar undang-undang, dia setiap patah perkataan tu sangat penting. Sangat penting. Dia memberi maksud yang tersendiri. Baik, jadi artikel nombor 4 ni sangat penting. Sebab dia menyatakan bahawa perlembagaan negara adalah the highest law. Jadi tak ada undang-undang lain yang lebih tinggi daripada Federal Constitution, perlembagaan negara. Tak ada. Tapi masalahnya apa? Masalahnya sebelum artikel 4(1), kita ada artikel 3. Perlembagaan negara, artikel nombor 3, fasal nombor 3. Fasal nombor 3 kata apa? Fasal nombor 3 kata, apa dia? Islam is the religion of the federation. Kan? Islam adalah agama bagi negara kita. Jadi bila Islam tu agama negara, pada masa yang sama, undang-undang yang paling tinggi adalah undang-undang persekutuan, undang-undang perlembagaan, yang mana yang kita nak dahulukan? Nak dahulukan nombor 3 ke nak dahulukan nombor 4? Nombor 3 kan? Semua ada asas matematik. Nombor start daripada 1, 2, 3, 4. Tak ada nombor start 4 lepas tu 3. Tak ada. Jadi kita nak faham 4, kita kena ambil 3 dulu. Nampak tak? Kenapa saya tekankan poin ini? Sebab bila kita nak bercakap tentang perundangan Islam dalam negara kita, pihak yang menentang pelaksanaan undang-undang Islam, mereka berhujah dengan artikel nombor 4. Mereka kata bahawa oleh kerana perlembagaan oleh kerana undang-undang paling tinggi adalah undang-undang perlembagaan negara, maka mana-mana undang-undang yang bertentangan dengan yang ni tak boleh buat. Potong tangan tak boleh buat, kejam dengan batu sampai mati tak boleh buat, nak sebab orang minum arak 80 kali tak boleh buat sebab bertentangan dengan perlembagaan negara. Kita kata no, sebelum kamu bercakap tentang artikel nombor 4, kamu kena bercakap tentang artikel nombor 3 terlebih dahulu. Sebab artikel nombor 2 menceritakan bahawa, apa dia? Tentang negara kita ni, apa dia negeri-negeri dia. Kita kan federation. Bila kita federation, kita kena tahu apa dia negeri yang membentuk negara kita. Nombor 1 apa dia? Dia cerita negara kita nama apa. Dalam bahasa Melayu, negara kita nama apa. Dalam bahasa Inggeris, negara kita nama apa. Jadi nombor 1, memperkenalkan kita ni siapa. Kita siapa? Kita Malaysia. Nombor 2, kita siapa? Kita adalah ni dia negeri-negeri yang membentuk negara Malaysia. Nombor 3 apa dia? Nombor 3 bercakap tentang apa dia agama kita. Nombor 4 menceritakan bahawa undang-undang paling tinggi adalah perlembagaan negara. Okey. Sampai setakat tu faham tak? Okey kan? Ni semua pelajar universiti kalau tak faham cerai kira teruk kan kalau tak faham. Okey, next. Okey, sekarang masalah kita seterusnya ialah berkenaan dengan yang ni. Yang kita panggil sebagai bagaimana asal-usul, the origins of negara kita ni. Bagaimana sejarah historical background kepada Federal Constitution. Sejarah lahirnya perlembagaan negara adalah bermula daripada Suruhanjaya Red. Kan? Lord Red's Commission. Lord Red's Commission ni, dia consist of 5 orang ni. Iaitu, satunya Lord Red sendiri. Sempena nama dia lah kita pakai dia. Sempena nama dia, Suruhanjaya tu, bubuh nama dia. Dia ni siapa? Dia adalah British Judge. Kan? Hakim Inggeris. Nombor 2, Sir Ivor Jennings. Sir Ivor Jennings ni adalah seorang pakar Inggeris, pakar daripada negara Inggeris berkenaan dengan undang-undang perlembagaan untuk Commonwealth. Commonwealth ni, adik-adik tahu tak apa dia Commonwealth? Negara yang pernah dijajah oleh British. Apa dia keistimewaan kita menjadi anggota negara Commonwealth? Apa dia keistimewaan? Apa dia? Ya? Jaminan keselamatan? Commonwealth dia bukan macam NATO. NATO dia memang ada perjanjian pertahanan, ketenteraan. Commonwealth tak ada. Okey, Commonwealth ni macam ni. Dia British, dia bagi beberapa keistimewaan kepada mana-mana rakyat daripada Commonwealth. Okey. Masa saya di England,
saya pernah mengundi di England sebab dia orang ada pilihan raya. Saya boleh mengundi sedangkan saya bukan rakyat England kan. Saya bukan rakyat UK. Tapi saya boleh mengundi. Sebab apa? Sebab sistem di England dia pengundian itu dia bukan saja buka kepada rakyat dia, tapi dia juga buka kepada rakyat Commonwealth. Rakyat Commonwealth yang tinggal di England boleh mengundi. Itu antara keistimewaan, privilege yang diberikan oleh UK kepada mana-mana rakyat daripada negara Commonwealth yang tinggal di England. Kemudian yang ketiganya adalah Sir William McCall daripada Australia, yang keempat bin Malik daripada India, dan yang kelimanya adalah Hakim Abdul Hamid daripada Pakistan. Jadi yang Islam inilah yang push supaya dimasukkan fasal yang ketiga dalam perlembagaan negara untuk menyatakan bahawa agama negara kita adalah agama Islam. Nanti kita akan bincang ada perbahasan dari segi akademik tentang apa maksud Islam sebagai agama negara dan apa maksud Islam sebagai agama rasmi negara. Itu nanti dia akan melibatkan kritikan secara akademik terhadap keputusan yang dibuat oleh Lord President pada masa itu, iaitu Tun Salleh Abbas dalam kes Cik Omar bin Cik Suh. Okay, next. Baik, untuk kita memahami latar belakang perlembagaan negara ini, maka dia ada satu memo yang dihantar kepada Red Commission. Dia kata, the religion of Malaysia shall be Islam. The observance of this principle shall not impose any disability on non-Muslim nationals professing and practicing their own religions, and shall not imply the state is not a secular state. Kat sini ada siapa-siapa bermasalah dengan bahasa Inggeris ke? Okey kan? Kalau saya ceramah dekat kampus, saya kena terjemah. Ini pelajar universiti tak payah kot. Faham kan? Faham kan? Okey. Kenapa kita perlu bercakap tentang tajuk ni? Sebabnya ialah parti-parti tertentu dalam negara kita, DAP contohnya, beberapa parti politik tertentu, dia stres. MCA, Gerakan, yang parti-parti yang majoriti ahli dia bukan orang Islam, dia kata negara kita tak boleh laksanakan syariah sebab dia kata negara kita sekular. Dia kata negara kita sekular. Apa makna sekular? Sekular, bahasa Arab kata apa? Ilmaniyah. Kan? Apa makna ilmaniyah? Sekular apa makna dia? Memisahkan agama dengan pentadbiran. Okey. Bolehlah, boleh. Okey. Sekular ni, sebahagian pengkaji mengatakan bahawa dia berasal daripada Bible, kan? Antaranya ialah ayat berkenaan dengan dalam Bible, dia kata da'lillah ma lillah wa da'lil qaisar ma lil qaisar. Render to the God what are gods and render to the Caesar what are Caesars. Mana bagilah kepada raja kamu, kan? Apa yang dimiliki oleh raja kamu, dan bagilah kepada Tuhan kamu apa yang dimiliki oleh Tuhan kamu. Mana dia pisahkan politik itu kepada kelompok yang tertentu, manakala agama kepada kelompok yang tertentu. Sebab itu kita mengatakan bahawa sekular ni, sama ada kita mengambil agama sahaja, meninggalkan dunia, itu pun sekular. Bukan sahaja mengambil dunia, meninggalkan agama sekular. Ambil agama sahaja pun dengan meninggalkan dunia, itu juga sekular. Maksudnya, orang yang terlibat dalam dunia undang-undang, dalam dunia perbankan, dalam dunia keuangan, dalam bidang ekonomi, dalam bidang hiburan, sukan, tanpa mengambil kira hukum hakam agama, maka dia sekular. Sama sebagaimana orang masjid, ulang alik masjid, mengaji kitab apa semua, Quran, hadis dia mengaji, dia tak peduli dunia. Kan? Dia tak peduli politik. Dia tak peduli ekonomi, dia tak peduli tentang keuangan, dia tak peduli tentang hiburan dan sebagainya. Dia biar je apa nak berlaku kepada dunia. Yang dia tahu hanya pergi masjid, iktikaf di masjid, itu pun sekular. Jadi kita jangan mengatakan bahawa orang yang buka aurat saja sekular. Orang yang pakai kopiah, pakai lebay, pakai jubah pun sekular kalau dia mempunyai kepahaman yang macam ni. Okey. Jadi sebab itu kita kena dapat satu gambaran yang jelas
tentang apa yang dimaksudkan sebagai sekularisme ataupun ilmiah. Barulah kita boleh ambil jalan yang tepat dalam menghadapi isu yang macam ni. Jadi pihak DAP, MCA, gerakan ni, dia menggunakan alasan ini. Dia kata, bila kita nak takrifkan status negara kita, sekular ataupun tidak, kita kena refer kepada memorandum. Kena refer kepada memorandum yang dihantar kepada Rats Commission. Yang ni. Memorandum ni kata apa? Memorandum tu dalam yang kita bold tu, dia kata shall not imply the state is not a secular state. Faham? Ini bahasa undang-undang ni. Shall not imply the state is not a secular. Apa not banyak sangat? Nak cerita senang je, direct nak ceritanya, negara kita sekular itu je. Tapi undang-undang ni, sebab tu siapa yang masuk undang-undang, dia keluar-keluar semua pening kepala belaka. Tengok macam saya ni, muda lagi ni tapi botak dah kepala. Muda lagi kan, jangan kata tua, muda lagi. Saya masuk astro kan. Yang apa ni, tukang solek tu tanya, ni ustaz nak bagi hitam tak rambut? Kan nak bagi, kan rambut saya putih banyak. Saya kata biar orang tahu saya tua. Kan tak ada masalah nampak tua pun. Baik. Dia nak cerita mudah je. Dia nak cerita, dia minta dikekalkan status negara kita sebagai sekular. Itu je ayat dia mudah. Baik, sekarang saya nak tanya. Adakah untuk mentakrifkan status negara kita ni, kita nak pakai memo ni? Nak pakai? Siapa dia? Siapa orang ni untuk menentukan status negara kita? Ini negara kita. Ini siapa dia ni? Dia hantar kepada penjajah, hantar kepada orang putih supaya dikekalkan status negara kita negara sekular. Orang putih dah tinggal lama dah negara kita. Penjajah telah meninggalkan negara kita tahun 1957. Kan? Kita sekarang pada tahun 2015. Adakah kita masih nak pakai takrif daripada memorandum ini yang dihantar kepada Rats Commission? Kalau kita melihat penjajah, adik-adik melihat penjajah sebagai apa? Sebagai sahabat ke sebagai musuh? Penjajah sebagai musuh. British adalah musuh kita. Inggeris adalah musuh kita. Kenapa kita nak kekalkan apa yang musuh berikan kepada kita sebelum mereka meninggalkan kita pada tahun 1957? Musuh telah meninggalkan negara ini kepada kita. Sekarang ada peluang kita untuk membentuk negara kita mengikut hak kita sebagai pemimpin dan rakyat yang tinggal di negara ini. Jadi apa yang cuba dilakukan oleh DAP, oleh MCA, oleh gerakan dan sebagainya sebagai seorang yang bukan Islam dan cuba mempengaruhi, mengatakan bahawa negara kita sebagai satu negara sekular, satu cara yang bagi saya, my personal opinion, tidak tepat. Tak tepat. Kan? Kita yang ada kuasa, kita yang ada authority untuk menentukan negara kita ni sebenarnya apa. Menuju ke arah mana. Kita yang ada kuasa. Baik, next. Untuk kita lihat sebelum ni, pada tahun 1926, ni siapa yang belajar undang-undang dia tahu kes ni. Kes ni memang famous, memang terkenal lah. Siapa yang masuk fakulti undang-undang, tahun pertama dia akan belajar ni. Rama versus Latun. Rama versus Latun ni dia satu kes yang melibatkan, kita panggil harta sepencarian. Okay? Harta sepencarian. Ni semua belum kahwin kan? Ni semua belum kahwin ni. Jadi bila belum kahwin tak tahu harta sepencarian apa? Tahu tak? Tahu. Harta sepencarian ni harta yang diperolehi oleh suami isteri semasa mereka berkahwin. Okay. Dah kahwin, suami beli kereta. Kan? Nama siapa? Nama suami. Masa kahwin, suami beli rumah. Nama siapa? Nama suami. Isteri ada share ke? Isteri tak ada. Isteri housewife. Sepenuh masa housewife. Kan? Duduk kat rumah je. Pagi-pagi, siapkan breakfast untuk suami. Suami nak pergi kerja pukul 8, tolong buka pagar, bye-bye kat suami. Tak. Nanti tunggu pukul 5 petang pula suami balik. Kan? Suami balik,
pegang gelas dengan air masak dengan rotan satu. Ini cerita ustaz-ustaz kita dululah kan. Cerita ustaz dia kata tunggu dengan rotan. Kan. Siapa punya cerita-cerita pun tak tahulah kan. Dia memang housewife sungguh kan. Lepas tu malam macam tu dah sehari-hari. Siapa yang beli rumah, suami beli rumah. Siapa beli kereta, suami beli kereta. Alat-alat dalam rumah semua perabot siapa beli, suami beli. Tiba-tiba, let's say, berlaku perceraian. Bila berlaku perceraian, dia bukan sahaja melibatkan soal perceraian. Dia juga akan melibatkan soal harta sepencarian. Iaitu harta yang diperolehi ketika kahwin. Walaupun isteri tidak memberi sebarang sumbangan apa-apa dari sudut keuangan. Isteri tak bagi duit kepada suami dia. Semua tu totally duit suami. Tetapi isteri berhak mendapat 1/3 daripada harta sepencarian apabila berlaku perceraian. Itu maksud harta sepencarian. Baik. Jadi kes ni tahun 1926. Sebelum kita merdeka, kan? Dah kes ni di hadapan hakim Inggeris. Bukan mahkamah syariah ni. Hakim Inggeris. Masa kita dijajah masa tu. Iaitu maka hakim buat keputusan apa dia? Dia kata Islamic law is not foreign law. Dia kata undang-undang Islam ni bukan undang-undang asing. Maknanya yang kita sedang berusaha untuk mewujudkan undang-undang Islam sekarang ni bukan benda asing sebenarnya. Bukan benda asing. Kita nak buat satu benda yang memang berasal dalam negara kita. Lepas tu dia kata Islamic law is the law of the land. Dia kata bahawa Islamic law ni memang undang-undang negara ni. Sebelum British masuk menjajah negara kita. Sebelum Belanda masuk jajah negara kita. Sebelum Portugis menumbangkan Melaka tahun 1511. Dengan pengkhianatan si Kitol dengan Raja. Ni tak ambil Malaysian Study apa? Tak ingat. Berat ni. Siapa jadi student saya memang fail lah kalau tak boleh jawab ni. Baik, next. Saya mengajar Malaysian Study di sebuah IPT. Baik. Antara bukti yang menunjukkan bahawa sebelum penjajah masuk negara kita, kita telah mengamalkan undang-undang Islam. Inilah. Kita dah ada Kanun Melaka, kita dah ada Kanun Johor, kita dah ada Undang-Undang 99 Perak, kita dah ada hukum kanun Pahang, Batu Bersurat Terengganu dan sebagainya. Manuskrip yang kita jumpai, batu-batu bersurat yang kita jumpai dan sebagainya menjadi bukti yang jelas menunjukkan bahawa sebelum penjajah masuk dalam negara kita, kita telah pun melaksanakan undang-undang Islam. Jadi apa mesej kita? Apa yang saya nak bagi tahu kepada adik-adik semua? Yang saya nak bagi tahunya ialah sebelum penjajah masuk, kita telah melaksanakan ajaran agama. Penjajah masuk, kita terhalang. Sekarang penjajah tinggalkan kita. Apa patut kita buat? Kembali semula melaksanakan undang-undang Islam. Kenapa kita nak kekalkan undang-undang British? Kenapa kita nak kekalkan undang-undang penjajah? Kita dah menang, penjajah dah tinggalkan kita, tak kira lah kita menang melalui negotiation ke, melalui perang ke, tak kira lah. Yang tu kita cerita pada hari yang lain. Tapi yang pentingnya, penjajah telah meninggalkan kita. Apa arti kemerdekaan jikalau kita tidak merdeka untuk menentukan bentuk undang-undang yang perlu dilaksanakan dalam negara kita? Okay, next. Ada 15 minit lagi kan? Sebab saya nak buka soalan. Kok ada soalan. Kalau tak ada soalan, don't worry, itu biasa. Memang pelajar Melayu memang tak ada soalan. Saya mengajar di IPT dah lama dah. Kalau tanya ada soalan, tak ada soalan. Kalau kelas saya budak Arab, budak-budak Iran apa semua tu, yang tu banyak soalan. Foreigners banyak soalan. Pelajar Melayu, okey ustaz, terima kasih banyak. Bye-bye kan. Ada satu universiti ni, tak mau sebut universiti mana. Saya mengajar dia orang dah satu semester, ujung semester barulah sibuk nak buat assignment. Hantarlah assignment dekat saya kan. Tengok-tengok nama aku pun salah. Kalau silap 1-2 tak apalah. Katalah Ahmad Jailani, dia pergi bubuh Ahmad apa-apa. Okey lah, at least ada juga satu nama saya kat situ. Ni Ahmad pun tak ada, Jailani pun tak ada,
Abdul pun tak ada, Gani pun tak ada. Empat-empat nama tu tak ada. Nama orang lain terus. Saya kata, hak mana yang bubuh nama saya, bubuh nama lecturer lain, saya mesti potong satu markah. Bukan nak potong sangat saja je, nak tunjuk kat dia orang apa ni. Saya belajar UI dulu tak pernah tak tahu nama lecturer. Semua lecturer saya tahu nama. Pelajar zaman sekarang berapa? 40 orang, 4 grup 40 orang. 40 orang tak tahu nama lecturer dia. Teruk. Kan? Baik, balik pada cerita kita. R.J. Wilkinson. R.J. Wilkinson ni siapa dia? Dia adalah English historian. Dia ni seorang ahli sejarah berbangsa Inggeris yang mengkaji the Malay Archipelago. Yang mengkaji tentang kepulauan tanah Melayu kita ni. Baik. Apa dia? Oh, apa dia cara nak sebut? Archipelago. Bukan archipelago, archipelago. Archipelago. Sebutlah macam mana pun, jangan risau. Kita orang Melayu biasalah sebut tunggang terbalik kan. Itu tak apa. Dia macam kita pakai GPS kan. Waze kan. Pakai GPS kan, yang Minah yang bercakap tu kan dia orang putih. Semuanya sebut jalan kucing, dia pergi sebut jalan apa. Kan. Itu biasalah, orang putih sebut bahasa Melayu pun tak betul. Kita orang Melayu sebut bahasa orang putih memang tak betul kan. But there can be no doubt, dia kata, that Muslim law would have become the law of Malaya had not British law stepped in to check it. Dia nak bagi tahu bahawa kalau tidak kerana penjajah ni masuk dalam negara kita, dah pasti dah undang-undang Islam ni akan terus dilaksanakan dalam negara kita. Siapa yang kata ni? Ni historian, ahli sejarah. Dan historian ni bukan historian Melayu. Historian orang putih, Inggeris. Dia pun kata dengan sebab penjajahan lah menyebabkan undang-undang Islam telah dihapuskan daripada dilaksanakan dalam negara kita. Next. Baik, sekarang masuk pada yang saya sebut tadi. Islam ni agama apa? Agama rasmi ke ataupun agama negara? Kalau kita base kepada keputusan mahkamah dalam negara kita ni, adik-adik semua, kita ada banyaklah kan. Yang bawah sekali mahkamah magistrat. Mahkamah magistrat, atas sikit mahkamah session. Atas lagi mahkamah tinggi. Lagi atas mahkamah rayuan. Hak paling atas kita panggil mahkamah persekutuan. Dulu nama dia Mahkamah Agung. Dulu nama dia Mahkamah Agung. Sebab apa dulu nama Mahkamah Agung, sekarang nama Mahkamah Persekutuan? Sebab apa? Dulu nama Lord President. Lord President. Sekarang nama Chief Justice. Sebab apa? Sebab masa tu Tun Salleh Abbas ada problem dengan, ada kes dengan Tun Mahathir kan. Sebab masa tu Tun Mahathir dia berhadapan dengan masa tu tim A tim B kan. Ni sekarang ni musim PAU. Tahu musim PAU? Sekarang ni musim PAU kan. Musim PAU ni duduk tengah hangat bercakap pasal isu ni kan. Macam-macam cerita lah. Nak cerita pasal cerita Aisyah pun tak boleh. Sebab itu menghina keluarga Nabi. Jangan cakap pasal cerita Aisyah. Kan? Padahal Quran cerita pasal Aisyah kan. Hadisul Ifki. Tiba-tiba timbalan pun tetap ni, dia taklah dia mengaji agama kat mana. Cerita hadisul Ifki pun tak boleh. Itu kira menghina keluarga Rasulullah. Dia kata, saya pantang orang hina keluarga Rasulullah. Wah. Sejak bila pula dia pertahan keluarga Rasulullah ni? Ni masalah dia. Kita pun nak tanya juga, engkau ni baca Quran ke tidak ni? Kan? Rasa-rasanya dia tak pernah baca Quran kot. Rasa je lah. Sebab kalau dia pernah baca Quran, dia mesti jumpa cerita hadisul Ifki pasal Aisyah yang difitnah kan pada masa itu. Jadi takkanlah kita nak cerita satu kisah yang ada dalam Quran, tiba-tiba satu hamba Allah ni halang atas alasan cerita yang tu pun dianggap sebagai menghina keluarga Rasulullah. Kalau kita nak cerita yang tu dianggap sebagai menghina keluarga Rasulullah, Allah Ta'ala pun boleh kita hukum sebagai menghina keluarga Rasulullah, boleh? Mana boleh kan? Allah dia mengajar kepada kita untuk memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini cerita kita agama rasmi dengan agama persekutuan, sebab dia ada history, dia ada sejarah, dia ada cerita. Sebab pada masa itu Tun Salleh Abbas dia ada problem dengan Tun Mahathir, ada perbalahan dalam
dalam UMNO pada masa itu yang membawa kepada UMNO diharamkan. Jadi UMNO yang ada sekarang ni bukan UMNO sebenar. Kan, bukan UMNO sebenar. Jadi bila dia celebrate ulang tahun, kita pun heran. Ulang tahun dia jadi berapa? Ulang tahun yang ke 60 lebih? 69? Saya tak ingat dah yang dia ambil daripada tahun 46 kan. Sedangkan dia tu dah dibatalkan. Yang ada sekarang ni parti politik lain. Tapi tak apalah, itu cerita dari segi akademik, kita cerita kemudian. Jadi bila ada masalah yang tu, maka diubah nama Mahkamah Agung kepada Mahkamah Persekutuan. Tahu dah sebab apa? Lord President tukar jadi Chief Justice. Tahu dah sebab apa? Nama tu penting. Kan? Nama tu penting. Dia macam ginilah. Encik dengan yang amat berhormat sama ke lain? Oh lain kan? Encik, siapa dia encik? Encik yang dekat bawah tu, encik-encik lah belaka kan? Yang amat berhormat dekat atas ni, betul tak? Macam tu lah. Agung. Boleh tak kita panggil Agung? Encik Agung. Nama apa aku siapa tak tahu nama apa kan? Panggil encik kat dia boleh tak? Wih, tu kira menghina. Kan? Tapi Agung kena panggil Agung lah. Dulu yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Kita tak boleh panggil awak mari sekejap awak. Boleh panggil gitu? Tak boleh. Itu kira menghina. Jadi bila kita panggil Lord President, dia nampak besar. Nampak besar. Maka tukar Lord President kepada Chief Justice. Kecil sikit bunyi. Kan? Kalau Mahkamah Agung, bunyi Agung tu besar. Jadi tukar yang Agung tu, buang Agung, letak Persekutuan. Bunyi kecil sikit. Bunyi milik negara. Macam Radio Malaysia Pulau Pinang. Asal-asal kita nak letak Radio Pulau Pinang Malaysia. Oh tak boleh, kena letak Malaysia kat depan. Radio Malaysia Kedah. Kan? Nak bagi tahu radio tu milik Malaysia. Kedah kemudian, Pulau Pinang kemudian. Jadi nama tu penting. Jadi sebab itu ditukar. Lord President tu dah tak ada dah nama Lord President sebab nama tu gah sangat. Kan? Lord. Kan? Orang putih kalau dia bercakap dengan Tuhan dia bila dia minta doa, berdoa kepada Allah, oh my Lord. Kan? Hampa semua kalau doa bahasa Melayu kau bahasa orang putih. Oh Zara. Okay. Ya Rabb tolonglah. Ya Rabb mula-mula jarak lepas tu tolonglah aku kan. Yang tu je. Baik. Jadi Lord itu besar. Maka tukar Lord kepada Chief. Chief Justice dia bunyi lekeh sikit. Bunyi rendah sikit. Jadi dia tukar. Baik. Jadi cerita kerana agama rasmi ni adalah ekoran daripada decision made by our previous Lord President, iaitu Tun Saleh Abbas. Tun Saleh Abbas buat keputusan dalam kes Cik Omar bin Cik Suh, Islam ni agama rasmi negara. Jadi bila dia guna official religion, dia guna perkataan official religion, agama rasmi negara, selepas itu keputusan yang mahkamah buat semuanya merujuk Islam sebagai agama rasmi negara. Jarang kita dengar mahkamah buat keputusan dia guna istilah agama negara. Kebanyakan keputusan dia guna istilah official religion, agama rasmi negara. Baik, next kita tengok. Baik, sekarang dengan keadaan perlembagaan negara kita saya dah cerita dekat tuan-tuan sekalian fasal 3, fasal 4 perlembagaan negara, maka soalan popularnya ialah apakah status negara kita? Apakah negara kita sebuah negara Islam ataupun satu negara sekular ataupun sebuah negara hybrid? Ni pelajar universiti tahu kan hybrid apa kan? Tahu kan? Okey. Hybrid ni kalau kita terjemah bahasa Melayu apa dah? Kacukan. Kacukan. Ada belaka dalam tu. Okey, boleh saya tengok. Siapa setuju Malaysia sebuah negara Islam? Tangan. Kita tengok tangan. Ada? Tak ada? Siapa setuju Malaysia sebuah negara sekular? Seorang dia? Tiga orang je. Siapa setuju Malaysia sebuah negara hybrid?
Ramai sikit, dekat 10 orang. Okey. Kalau ikut majoriti demokrasi, hybrid lah. Baik. Sekarang ni, kita nak tengok. Kita negara hybrid, sekular ataupun Islam. Islam makna dia Islam lah. Kan? Sekular makna dia pisahkan agama dengan tata cara pemerintahan. Ataupun hybrid. Dalam tu ada belaka. Nak kata Islam pun boleh, nak kata sekular pun boleh. Next. Baik, bila kita nak kata dia secular, kita tengok dalam Cambridge Advanced Learners Dictionary. Dia kata apa? Yang dimaksudkan sebagai secular ialah not having any connection with religion. Itu secular. Not having any connection. Not having any relation. Tak ada hubung kait, tak ada apa-apa dengan religion. Soalannya ialah, adakah negara kita langsung tak ada connection? Langsung tak ada hubung kait, tak ada relation? Ada? Ada ke tak ada? Ada. Kita ada mahkamah syariah, kita ada sistem kewangan Islam, perbankan Islam, malah kita antara jago sekarang ni dalam bidang kewangan ini. Kita ada hak kepada Islamic finance. Kita boleh kata kalau sebut Malaysia, semua orang tahu kita ni jago dalam dunia ni dalam bab Islamic finance. Jadi kalau orang nak kata Malaysia sebuah negara sekular berdasarkan kepada definisi oleh Cambridge Advanced Learners Dictionary, menunjukkan bahawa hujah untuk mengatakan Malaysia sebuah negara sekular sebagai hujah yang dangkal, yang tak dapat dipertahankan. Saya sendiri, saya berpendapat Malaysia bukan sebuah negara sekular. Kalau tengok dari segi takrif, okay? Dari segi amalan cerita lain pula. Dari segi takrifnya, Malaysia bukan negara sekular. Okay, secularism apa dia? The belief that religion should not be involved with the ordinary social and political activities of a country. Yang kata secularism ni ialah satu kepercayaan bahawa agama sepatutnya tidak dilibatkan dengan aktiviti biasa, aktiviti sosial yang biasa, aktiviti politik yang biasa dalam sesebuah negara. Soalnya sekarang kita ada kepercayaan macam tu ke? Tak. Kan? UMNO sendiri, sebut UMNO tak apa kan? UMNO sendiri dalam Perhimpunan Agung UMNO dia bercakap tentang agama. Kan? Dengan Dr. Fathul Barinya bercakap tentang agama, dengan pengurusi tetap pun bercakap tentang agama, Presiden kita pun, yakni Perdana Menteri kita pun yang berhormat Datuk Seri Najib pun bercakap tentang agama. Maka menunjukkan kepada kita bahawa aktiviti politik dalam negara kita, tanpa mengira mereka parti kerajaan ke, mereka parti pembangkang ke, semuanya mengambil kira hukum hakam agama. Cuma adalah seorang dua yang tak berapa nak ikut agama tu, itu cerita lain lah. Kan ada satu menteri perempuan tu yang rambut mencacak macam kartun apa tu. Kan macam tu. Yang tu adalah seorang yang pelik sikit. Yang tu tak apa, kita letak kat tepi. Tak, tapi banyak wanita UMNO pakai tudung dah sekarang. Kalau bertudung merah tak apalah, kan pakai tudung dah. Kan adik-adik nak cari isteri, carilah wanita UMNO. Sebab apa? Sebab ahli UMNO dia ahli yang terbukti setia. Kena tipu macam mana pun setia juga. Lawak. Itu boleh tengok dalam Facebook. Ada satu hamba Allah dia buat lawak kan. Dia kata kena cari isteri, carilah ahli UMNO. Sebab itu yang paling setia. Tipu kok mana pun setia juga kan. Jangan nak cari parti lain. Itu saja melawak. Baik. Yang ketiga, secularize. Apa dia secularize? When something is secularized, religious influence, power or control is removed from it. Kalau kita mensekularkan, maka dia kata pengaruh agama ni, kuasa ataupun kawalan ni akan dibatalkan, akan di-remove kan. Benda tu berlaku ke? Ada berlaku kan? Tapi secara generalnya pengaruh agama masih ada. Masih kuat dalam negara kita, masih kuat sebenarnya. Jadi kalau kita nak kata negara kita satu negara secular, saya lah secara peribadi, my humble opinion, I disagree with it. Saya tak setujulah. Kan? Saya tak setuju. Baik, next.
Okey, 12.45. Yang ni saya dah sebut tadi, Perlembagaan Persekutuan. Saya berhenti sekejap. Saya buka soalan. Kalau ada soalan. Ada tak? Setuju ya semua? Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Ustaz, saya nak tanya, tadi Ustaz ada terangkan pasal tingkatan daripada kedudukan mahkamah daripada bawah sampai atas. Dan saya nak tahu kedudukan mahkamah syariah tu dia kedudukan dia kat mana? Sebab rasa tadi Ustaz tak sebut pun. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kepada saya bertanya. Dia kalau ikut sistem dalam negara kita ni, kita ada dual system, kan? Ada dua sistem. Satu sistem undang-undang mahkamah sivil, satu lagi sistem mahkamah syariah. Jadi dia asing. Sebab mahkamah sivil ni dia di bawah senarai federal, kan, senarai persekutuan. Manakala mahkamah syariah dia dalam senarai negeri, senarai yang kedua tu, senarai negeri. Jadi dia dua sistem yang berbeza. Jadi kalau kita nak letak dia di mana, dia tempat yang berasingan. Jadi tadi mahkamah magistrate paling bawah sampai mahkamah persekutuan, kan? Itu bawah persekutuan federal. Kerajaan pusat lah kita kata, senang. Kerajaan pusat. Yang negeri ni dia ada mahkamah syariah. Sebab hal ehwal agama di bawah bidang kuasa negeri. Jadi di peringkat mahkamah syariah kita ada dua peringkat je. Satu mahkamah rendah syariah, tiga. Satu mahkamah rendah syariah, yang keduanya mahkamah tinggi syariah, dan yang ketiganya mahkamah rayuan syariah. Ada tiga je. Kemudian dari segi bidang kuasa, yang sekarang duk heboh tentang enactment jenayah syariah itu, mereka cuba nak pindah Akta 355 yang kita sering kali sebut sebagai Akta 356. Nombor sebenarnya 355, tapi kita sebut 356 sebab kita ambil ringkasan kepada hukuman maksimum. 356 tu apa dia? RM3,000, 5 tahun penjara dan 6 kali sebatan. Jadi dalam negara kita ni, kita mempunyai masalah kerana mahkamah syariah bidang kuasa dia rendah sangat. Denda paling tinggi RM3,000 je. Walaupun pergi ke mahkamah tinggi syariah, RM3,000 je. Mahkamah rayuan syariah pun RM3,000 je. Mahkamah sivil ni pula, mahkamah yang paling rendah, nama dia mahkamah magistrate, boleh denda sampai RM200,000. Saya sendiri pernah mengendalikan kes Section 2AA Common Gaming House Act, Akta Rumah Perjudian Terbuka. Saya mula-mula jadi lawyer, antara kes yang terawal saya kendalikan adalah kes di bawah Section 2AA Akta Rumah Perjudian Terbuka, iaitu tolong menolong menjalankan judi eko haram. Judi eko ni dia ada dua. Satu judi eko haram, yang kedua judi eko halal. Yang halal tu judi eko berlesen. Judi berlesen. Magnum, Sports Toto, apa tu, Pan Malaysian Pool, itu judi berlesen, bukan halal lah, judi berlesen. Satu lagi judi haram. Judi haram ni maknanya yang tidak berlesen. Jadi polis kalau mereka nak jadi pakar judi, sebab kita dalam Section 2AA Akta Rumah Perjudian Terbuka, kita ada pakar judi. Pakar judi ni polis. Polis, pegawai polis yang akan menjadi pakar judi, dia akan pergi, kita kata kursus lah, senang. Dan biasanya kursus pakar judi ni di Genting Highland. Memang tempat judi sungguh lah tu. Memang tempat judi sungguh. Macam kita nak main bola kan, nak berlatih main bola, tempat paling bagusnya contohnya Manchester United ke, kan, Barcelona ke, ada lagu tu, kan, Real Madrid ke, dia macam tu. Jadi nak belajar judi ni, belajar kat mana? Belajar dekat Genting Highlands. Sebab apa? Sebab judi haram ni, judi secara sindiket ni, dia ada ancaman kepada judi berlesen. Sebab apa dia ancaman kepada judi berlesen? Kerana nombor yang keluar
untuk judi ekor haram, dia ambil nombor yang dikeluarkan oleh judi berlesen. Ni saya cerita faham tak ni? Faham kan? Katalah nombor yang keluarnya nombor apa? Nombor 3477 keluar. Kan? Kat mana keluar 3477 ni? Bukannya sindiket tu keluar, dia follow yang berlesen tu. Menyebabkan Cina-Cina yang judi ni, dia tak pergi beli yang berlesen tu, dia pergi beli hak sindiket ni. Kan? Faham kan? Sebab tu kalau kereta accident, dia terbalik contohnya. Cina ni cukup suka. Dia ambil nombor plate kereta accident. Sampai masa saya naik motor dulu, tahun 96-97, kan, motor saya pun Cina beli nombor tu. Dia pergi berjudi. Kan? Pasal bila kita beli nombor banyak sangat, kita pun dah habis idea dah nombor apa nak beli lagi. Jadi cara paling senang, pantang jumpa nombor, beli nombor tu. Jadi macam bos saya, satu lawyer Cina ni, dia masuk dalam satu hotel di Butterworth, dia buang air kecil, dia tengok tangki flash tu, brand dia BELL, Bell. Kan? Bell, BELL. Dia beli nombor tu, 8377. Menang tu. Jadi lepas ni siapa nak berjudi, masa duk kencing tu tengok ada tak mana-mana benda boleh ditafsirkan sebagai nombor. Itu cara orang berjudi. Saya menjawab soalan ya. Okay, ya. Ada soalan lain? Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Isyad bin Abidin. Ada sedikit pertanyaan. Tadi Ustaz ada sebut berkaitan dengan kita kena tahu tentang sistem, kemudian perundangan, bagaimana di Malaysia, sejarah dia dan sebagainya. Baru kita tahu macam mana kita nak approach, kita nak implement ataupun kita kata kita nak bawa Islam yang kita yakini ni untuk kita laksanakan di Malaysia. Jadi nak tanya pendapat peribadi Ustaz lah, macam mana kita faham Malaysia majmuk dan sebagainya, dengan berbilang ada macam-macam orang, ada orang bawa macam ni, ada orang bawa macam ni. Jadi apa pendapat peribadi Ustaz tentang cara ataupun approach yang terbaik pada pendapat Ustaz? Wallahu a'lam. Pendapat peribadi saya, sebenarnya kalau kita diberi peluang untuk menjelaskan apa sebenarnya undang-undang Islam tu, semua orang boleh terima. Orang Islam boleh terima, orang bukan Islam pun boleh terima. Masalah sekarang ni sebab kita tidak diberi peluang untuk bercerita tentang undang-undang Islam. Boleh cerita macam mana? Macam ni je lah boleh cerita. Ni berapa orang ni? Dalam 5,000 orang dah ni. Banyak ni je lah. Berapa dah? 100 orang lah. Kita katalah 100 orang. 1 orang ni je. Kalau kita dah diberi peluang muncul dalam TV arus perdana kan, dalam stesen TV utama dalam negara, dalam akhbar utama bagi penjelasan, tidak ada sebab kenapa, bukan saja orang Islam, tidak ada sebab orang bukan Islam akan tolak. Ni siapa yang tonton YouTube saya dah bercerita panjang lebar. Contohnya di Amerika sekarang, California, Amerika ni dia sistem ikut negeri, dia ada states kan. Sebab tu kita panggil United States of America kan. Dia states, dia berasaskan kepada states, negeri. Jadi setiap negeri tu dia ada undang-undang dia sendiri. Kita Malaysia, kita ada negeri tapi syariah je bagi pada negeri. Yang civil law ni, civil law kajian pusat. Tapi Amerika dia betul-betul federal, dia betul-betul federation. Undang-undang jenayah pun negeri yang decide. Sebab tu di Amerika ada negeri ada hukuman mati. Ada negeri tak ada hukuman mati. Sebab dia bagi kuasa, otonomi kepada negeri di Amerika. Baik. Di Amerika, sebahagian negeri di Amerika, dia ada compensation, ganti rugi kepada mangsa jenayah. Mangsa jenayah dapat ganti rugi. Cumanya ganti rugi di Amerika kita kata dikawal selia oleh NGO. Bukan oleh kerajaan, tapi oleh NGO.
Mana siapa yang jadi mangsa jenayah, katalah mangsa ragut ke, mangsa curi, mangsa rompak, sexual assault, sexual harassment dan sebagainya, dia nak kena pergi klinik ke, dia ada masalah kewangan ke apa, dia akan pergi kepada NGO ini. Yang mana sebahagian besar wang untuk NGO ini dipam oleh kerajaan Amerika. Kita di Malaysia ada tak ganti rugi kepada mangsa jenayah? Kena kena ragut, handbag orang tarik, kan? Kita yang perempuan ni jatuh tergolek atas lantai, cedera muka ni apa semua, pergi hospital. Ada siapa-siapa bagi ganti rugi tak? Tak ada. Tak ada. Tapi Islam dia ada diat, kan? Blood money, compensation tu, diah tu kita ada. Itu yang saya bercerita kepada pelajar-pelajar saya di universiti. Saya kata bahawa bila saya cerita tentang ini, Hindu-Hindu ni mari jumpa. Dia kata, sir, why we have a different input with regard to Syariah law. Jadi pelajar-pelajar bukan Islam ni pelik. Kenapa bila saya cerita lain? Yang dia orang baca dalam surat khabar lain. Saya kata itulah masalahnya, kerana orang yang bercakap pasal Syariah di surat khabar, mereka bercakap dengan usaha, dengan niat untuk memastikan syariah tidak dilaksanakan dalam negara, menyebabkan mereka bagi satu input yang salah tentang syariah. Sedangkan yang betulnya ialah siapa yang jadi mangsa jenayah, dia dapat ganti rugi. Sebab tu kita kata bahawa Cina takkan tolak undang-undang syariah, kerana mereka tahu kalau mereka dirompak, mereka akan dapat ganti rugi. Kalau mereka ditumbuk, mereka akan dapat ganti rugi. Kalau mereka dicederakan, mereka akan dapat ganti rugi. Cina mana yang tak mau ganti rugi? Kan? Hindu mana? Nanda, potu, merah macam mana sekalipun. Berbola tai lembu ke tai apa dekat dahi. Ni video ni sampai kat YouTube, saya kena pula. Kan? Hindu mana pun, kalau dia dicederakan atas jalan raya, di rumah dia dan sebagainya, dia nak ganti rugi? Dia nak ganti rugi. Tapi undang-undang negara kita hari ni, kita warisi daripada British. Yang mana British, bila dia buat undang-undang negara kita, dia ambil daripada Indian Penal Code. Inggris menguasai India. Bila kita nak merdeka tahun 57, dia ambil yang India tu, yang dia buat untuk India, dia bagi kepada kita. Sebab tu undang-undang kita dengan undang-undang India, Penal Code India dengan Penal Code Malaysia, perimeteria sama je. Section 302 dia, Section 302 kita sama. 302 murder case, 302 kita murder case. Sama. Jadi kita kata bahawa sekarang kita dah merdeka, apa salahnya kita ambil undang-undang syariah yang mana bagi ganti rugi kepada mangsa jenayah. Orang Cina pun nak ganti rugi, Kadazan pun nak ganti rugi, orang Iban, Dayak, Negrito pun, Sakai, Senoi semua nak ganti rugi. Tiba-tiba kita kata, oh syariah ni, tidak dapat bagi keadilan sebab kita masyarakat plural. Plural, yes, plural. Tapi masyarakat plural pun nak ganti rugi kalau mereka dicerobui. Kalau rumah mereka break-in, kalau orang percaya masuk, nak ganti rugi. Siapa nak ganti pintu, siapa nak ganti tingkap, jendela dan sebagainya. Wang yang dia orang kebas 10,000, siapa nak ganti? Sekarang ni kalau perompak tu masuk, dapat 10,000, 10,000 tu hilang. Kita nak balik 10,000 tu. Itu yang Dr. Yusuf Al-Qaradawi sebut dalam kitab Al-Madkhal li Dirasah Syariatil Islamiyah. Dia kata Umar Khattab bila berlaku kes, dia bayar 2 kali ganda ganti rugi kepada rakyat dia. Kita nak bayar ganti rugi. Tapi bila saya bercakap benda ni, dia kata kerajaan mana ada duit. Apa yang tak ada duit? 2.6 bilion ada. Kan? Gunalah duit itu, contohnya lah kan. 42 bilion ada. Gunalah duit 42 bilion. Kita ada duit, tapi duit tidak dimanfaatkan untuk mangsa jenayah. Tidak dimanfaatkan untuk orang kampung, orang miskin dan sebagainya. Yang duk ambil semua benda yang banyak-banyak ni, orang-orang tertentu saja. Kita tak mau, tuan-tuan sekalian. Kita akan disoal di hari akhirat nanti, apa yang kita buat atas dunia. Baik, wallahu a'lam. Saya nampak ada siapa di hadis. Bismillahirrahmanirrahim. I want to ask one question. Actually, my question is same like him.
Well, I can understand all you. Okay, no problem. We state that there's no Islamic law is not a foreign law, and based on article number 3 is article number 3 state that what is our religion, right? So I want to say about Islamic law that we need to apply in our national, specifically on hudud's law, because some ulama say that in contemporary fatwa they say that hudud's law is not suitable right now for Malaysia to implement in Malaysia, for us to implement the law in Malaysia. So Whose contention is that? I'm not sure, because no, he not say that specifically for Malaysia, but he say that our hudud's law it's not suitable time for us to implement in our country because of some factor that Baik. Nak saya jawab English ke Melayu? Okey. Arab. Pakistan. Baik, dia gini. Bila kita kata ada scholars, ada ulama yang kata undang-undang syariah tu tak sesuai, maka apa yang kita nak kena tanya balik, apa alasan yang tak sesuai tu? Kan? Yang mana satu yang tak sesuai? Baik, saya faham soalan sahabat kita ini. Sebab antara ulama zaman sekarang yang sering kali orang quote, yang orang nakalkan adalah contohnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Lepas tu saya tak ingat siapa, Syekh Muhammad Mustafa Zarqa, bukan Mustafa Zarqa. Saya rasa Abu Zuhrah ke siapa. Adalah beberapa nama yang sering kali disebut oleh beberapa pihak untuk mengatakan bahawa hudud tu belum lagi sesuai untuk dilaksanakan. Baik. Sekarang ni saya nak tanya, yang tak sesuai tu yang mana? Kan? Yang tak sesuai tu yang mana? Sering kali kita dengar dia orang kata sebab potong tangan tu nampak zalim. Kan? Potong tangan tu nampak keras sangat, sadis. Kan? Nampak teruk sangatlah, kejam sangat. Jadi saya kata, kalaulah potong tangan tu kejam, gantung sampai mati kejam ke tak? Mana lebih kejam? Potong tangan dengan gantung sampai mati, mana lebih kejam? Gantung kan? Sekarang ni saya nak gantung kamu. Pilih. Nak gantung ke nak kerat tangan? Dua je. Pilihan ketiga tak ada. Tak mau dua-dua. Pakcik yang diabetik tu kan, nak kena kerat kaki, doktor bagi pilihan je. Pakcik nak potong kaki ke tak mau? Semua pakcik tu potong kaki belaka. Ada pakcik yang kata tak yalah, saya mati pun tak apa. Saya lebih rela mati daripada kaki kudung. Ada kata gitu? Tak ada. Semuanya sanggup potong, kecuali dia kata tak apalah doktor, saya nak try tu cara kampung. Yang tu adalah dia nak try cara kampung. Tapi last kali bila cara kampung dah tak boleh, pergi balik dekat doktor kata hari tu kalau pakcik nak potong kaki, saya potong dekat tengah-tengah tapak kaki tu. Sekarang dia dah merebak, kena potong dekat lutut lah. Kan? Pakcik kata tak apalah kat lutut pun tak apa, kat punggung pun tak apa, asal aku hidup je. Kan? Maknanya kalau potong kaki dengan mati, semua orang boleh terima bahawa lebih baik potong kaki daripada mati. Jadi sekarang kita nak kata potong tangan dengan gantung sampai mati, mana teruk? Kalau kita kata potong tangan tu kejam, sadis, barbarik, macam-macam lah istilah dia kata. Zaman batu lah, primitif lah, macam-macam lah dia orang guna istilah tu untuk potong tangan. Kalau itu barbarik, itulah zaman batu dan sebagainya, kita kata gantung sampai mati lebih primitif, lebih barbarik, lebih kejam, lebih jahat kalau nak banding dengan potong tangan. Kenapa potong tangan kamu tak boleh terima, gantung sampai mati kamu boleh terima? Dia kata gantung sampai mati itu sebab dia bunuh orang. Oh no. Gantung sampai mati, even dalam negara kita pun bukan hanya Section 302. Bukan hanya bunuh orang kena gantung sampai mati. Firearms Act, Akta Senjata Api, silap-silap gaya gantung sampai mati. Menculik, silap-silap gaya gantung sampai mati. Section 39B, Akta Dadah Berbahaya, gantung sampai mati. Dadah tu
200 gram je. Tahu 200 gram berat mana? Oh, tahu. Oh, ni. Boleh tunjuk. Ni. Ke expert ni. Apa ni malam polis? Suruh. Mak mana? Mak ni budak ni. Baik. 200 gram. Tahu kan 200 gram kan? Sekilo tahu sekilo? Kan gula kita beli gula sekilo kan? Gula tahu berat mana? Gula? Tahu kan? 200 gram 1/5 daripada sekilo. Sikit je kan? Tu ya betul dia kata banyak tu. Kan? Sikit je. Tapi kalau polis tangkap kamu in possession of cannabis 200 gram, walaupun banyak tu je, jawapan dia gantung sampai mati. Bukan potong tangan, gantung sampai mati. Bukan potong kaki, gantung sampai mati. Tak faham lagi? Jadi kalau orang kata itu sadis, kita kata itu lagi sadis. Jadi itu mengarut sebenarnya. Mengarut je. Apa dia lagi? Dia kata, oh dah ni, satu lagi hal lebih teruk. Rejam dengan batu sampai mati. Okey, rejam dengan batu, sadis, kejam, zalim. Sekarang kita nak tanya, zaman Nabi dulu, berapa ramai orang yang direjam dengan batu dengan saksi? Ada tak dengan saksi? Zaman Nabi, sepanjang Nabi hidup, ada tak siapa-siapa zaman Nabi yang kena rejam dengan yang kena rejam sebab ada saksi nampak dia berzina? Ada tak? Ada tak? Ni semua tak tahu. Tak ada. Zaman Nabi 4 orang je yang kena rejam, kan? Ma'is bin Malik ataupun Ma'is al-Aslami, perempuan tu Ghamidi daripada suku Ghamidiyah, 2 Yahudi, 4 orang je. 4 ni semua dengan pengakuan. Kan? Dia mengaku. Saksi ada tak? Tak ada. Bila mengaku, cara rejam dengan batu bagi orang yang mengaku macam mana? Cara rejam untuk orang yang mengaku macam mana? Iaitu bila kita lempar batu kat dia, kalau dia lari, hendaklah kita biarkan dia lari. Hendaklah kita biarkan dia lari. Itu cara rejam kepada orang yang berzina yang didapati bersalah melalui pengakuan dia, confession dia. Bila dia plead guilty, dia mengaku bersalah, nak rejam dia, jangan tanam dia, jangan ikat dia. Kita baling batu, kalau dia stay kat situ, baling sampai mati. Kalau dia lari, jangan hambat. Agak-agak lah kalau kita kena lempar batu, lari tak? Serupa lah, aku pun lari. Awal aku lari. Betul tak? Tak ada orang baling, nampak orang ambil batu, aku lari awal lagi. Faham tak? Mana yang zalim? Zalim apa lagu tu? Abang ambil batu lari dah. Jangan tangkap. Polis tak boleh tangkap. Dia lari, jangan tangkap. Apa yang zalim? Indonesia, China, berapa banyak negara dalam dunia, Cuba dan sebagainya, yang melaksanakan hukuman bunuh dengan cara pasukan penembak. Pasukan penembak. Penembak ni dia lontar batu kan, dia lontar apa? Lontar peluru. Bukan lontar, tembak lagi. Nak tanya, lontar dengan tembak mana teruk? Ni semua orang cerdik lah ke? Sebab tu saya kata sebenarnya hudud dia tak zalim. Yang zalimnya persepsi. Siapa yang buat persepsi zalim ini? Musuh Islam. Yang tidak mahu syariat Islam dilaksanakan. Mereka lah yang memperdayakan supaya orang nampak syariah ni zalim. Sebab apa mereka takut, tuan-tuan sekalian? Sebab kalau syariat Islam tertegak, mereka akan melihat bagaimana hebatnya sistem Islam. Macam sekarang, bila kita buat sistem kewangan Islam, kenapa begitu banyak mendapat sambutan? Kenapa dapat banyak sambutan? Kerana sistem Islam dia tidak menzalimi. Kredit kad, ada kredit kad kan? Tak ada. Ada kan setengah yang ayah bagi kan? Ayah kata belanja tu, sebelum belanja telefon ayah dulu. Tak telefon. Dia pakai dia swipe dia, lepas tu ayah tengok tu dia maksimum lah 5,000. Kan? Bila kita pakai conventional card, dia multiply. Deh. Ni semua ke saya silap guna perkataan. Gini, okey. Dia berganda, kan? Dia berganda. Maksudnya gini,
Bila kita tak bayar, 5,000 tak bayar, dia naik kan? Naik. Sistem konvensional, dia tak ada had, dia naik ya. Sistem Islam, dia naik tapi dia ada ceiling dia. Dia ada limit dia. Sebab tu sekarang ni, orang bukan Islam pun banyak berpindah kepada kad kredit secara Islam. Macam home financing. Beli rumah, tak ada duit buat pinjaman kan? Cara konvensional. Sekarang ni orang bukan Islam, ramai yang ambil home financing cara Islam. Dulu kita ada yang dipanggil sebagai hire purchase agreement, sewa beli untuk kereta. Sekarang kita ada aitak al-ijarah semal bay'. Banyak mendapat sambutan. Sebab apa? Sebab sistem Islam dia jauh lebih adil, lebih baik daripada sistem konvensional. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Ustaz, yang pertamanya Ana ada dua soalan. Yang pertama tentang Ana teringat tentang satu kes di Negeri Sembilan. Ana baca dan Ana baru Google tadi. Keputusan Mahkamah Rayuan pada 7 November 2014 yang memutuskan Seksyen 66 Enakmen Jenayah Syariah Negeri Sembilan 1992 bertentangan dengan perlembagaan persekutuan. Seterusnya membenarkan lelaki Muslim berpakaian seperti wanita. Semua Ana ambil dari SO awal ni. Yang keduanya soalan Ana tentang negara-negara yang pernah buat hudud ataupun hukum Islam. Dan apa yang Ana pernah baca menyebabkan yang Ana katakan mungkin Ana terpaksa bersetuju dengan sahabat Ana cakap tadi. Yang katakan mungkin buku hudud tak sesuai buat sekarang. Sebabkan mungkin kondisi dia tak sesuai. Ada kata-kata seperti itu. Dan bila dia beri contoh dia katakan contoh di Pakistan. Di negara yang pernah buat. Tengok dia orang penggagal kan kita nak buat. Jadi Ana mohon Ustaz menjelaskan lebih baik supaya ada lebih memahami. Yang pertama tentang Seksyen 66 Enactment Jenayah Syariah Negeri Sembilan. Keputusan kes itu yang lama, itu yang di peringkat Mahkamah Rayuan. Yang terbarunya Mahkamah Persekutuan dah buat keputusan batalkan yang Mahkamah Rayuan. So keputusannya ialah Seksyen 66 Enactment Jenayah Syariah Negeri Sembilan itu tidak bertentangan dengan perlembagaan. Jadi keputusan Mahkamah Rayuan itu kita kata silap lah. Okay? Jadi maknanya selepas ni Mahkamah kerajaan negeri boleh buat satu enactment untuk menghalang mana-mana lelaki daripada berwatak ataupun memakai pakaian wanita, dan boleh halang mana-mana wanita daripada berwatak, berlagak ataupun berpakaian seperti lelaki. Bolehlah. Itu keputusan yang terbaru. Kan? Sebab apa? Sebab memanglah keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Rayuan sebelum sampai ke Mahkamah Persekutuan itu jadi kontroversial. Jadi kontroversi. Sebab apa? Sebabnya kalau kita kata setiap undang-undang agama itu yang bertentangan dengan perlembagaan dia dihukum sebagai terbatal, maka habislah lepas ni undang-undang melarang orang Islam minum arak, larang orang Islam berjudi, kan? Tangkap orang Islam tak puasa. Itu akan jadi terbatal semua. Jadi itu akan menimbulkan banyak masalah. Orang Islam lepas ni boleh berzina sebab nak kena bagi sama dengan orang Cina, orang India. Jadi sebab tu keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Persekutuan itu adalah keputusan yang tepat. Keputusan yang tepat. Soalan yang kedua tadi tentang okey. Negara Islam yang buat undang-undang Islam ni, dia sebenarnya saya terpaksa mengakui bahawa kita tidak ada satu contoh yang solid. Tidak ada satu contoh yang solid. Sebabnya ialah beberapa buah negara Islam yang cuba melaksanakan undang-undang syariah itu, mereka ada beberapa kesilapan yang mereka buat. Setengah-setengah tu mereka melaksanakan undang-undang syariah itu dengan cara yang tidak betul. Jadi kita bila ada negara Islam yang cuba buat tapi dia buat dengan cara yang tidak betul, kita kena ambil pengajaran lah apa yang tak betul itu. Saya bagi satu contoh. Macam kita buat, macam kita ada
jambatan sekarang, kapal terbang dan sebagainya. Bila gagal uji kaji yang kita buat, adakah kita berhenti daripada buat uji kaji? Berhenti tak? Tak. Dengan sebab ramai orang terkorban, kita test itu, uji ini dan sebagainya. Akhirnya sekarang ni kita ada satu sistem pengangkutan udara yang canggih, yang efisien, yang jauh lebih selamat kerana eksperimen uji kaji yang dilakukan oleh manusia. Jadi benda tu melalui satu proses tajribiyah, melalui proses eksperimen, akhirnya sampai ke tahap sekarang. Sama dengan jambatan yang kita ada sekarang. Jambatan yang kita ada sekarang ni canggih. Kan? Boleh buat menghubungkan sampai ke Pulau Pinang, jauh. Kan? Kenapa? Kerana manusia belajar. Dia test, dia tengok kurang tang mana, cacat tang mana dan sebagainya. Jadi undang-undang syariah pun macam tu. Bila mana-mana negara buat, dia gagal, kita nak kena kenal pasti, identify apa yang menyebabkan kegagalan. Dan kita jangan ulangi kesilapan berkenaan. Jadi kita dah ada macam Arab Saudi dan sebagainya. Jadi kita belajarlah Sudan, Somalia dan Nigeria dan lain-lain. Maka kita jangan ulangi kesilapan itu. Maksudnya ialah kalau kita nak potong tangan orang, cara potong tu macam mana? Siapa yang patut potong? Nak sampai tahap potong tu, bukti yang macam mana yang perlu. Baik. Ada soalan lain? Ke ada soalan yang tak terjawab? Ya. Yeah. Isu semasa sekarang ni yang G25. Okay, kalau ikutkan macam G25, rupanya akta khalwat tu dimasukkan. Dan yang sebelumnya, dia meminta ikut pihak JATIM juga, Kemajuan Islam tu juga dimasukkan. Apakah tidak ada undang-undang ataupun apa-apa yang boleh kita guna pakaikan untuk ambil tindakan ke atas geng 25 ni? Terima kasih. G25 ni dia tak setuju dengan enactment jenayah syariah, khususnya yang berkaitan dengan khalwat. Dia kata kita tak boleh lah nak tangkap orang yang berkhalwat dalam rumah, kan? Jadi sebelum saya jawab soalan ada atau tidak sebarang tindakan yang boleh kita ambil terhadap G25, yang saya nak ulas terlebih dahulu ialah sekarang ni dia bagi alasan khalwat itu hanyalah dosa antara pelaku dengan Tuhan. Itu hanya antara pelaku dengan Tuhan. Kenapa kita nak tangkap orang yang buat dosa antara pelaku dengan Tuhan? Dia tak setuju yang tu. Dia tak melibatkan orang lain. Itu dosa peribadi, dia kata. Bila dosa peribadi, kenapa kita nak tangkap dia? Biarlah dia buat. Kita setuju? Kurang setuju. Mana ada setuju sikit je. Baik. Sebelum kita pergi lebih jauh, khalwat ni nak tanyalah, betul ke dia tak melibatkan siapa-siapa? Dua orang tu je. Dia melibatkan orang lain. Yang khalwat tu mestilah ayah kepada seseorang, mestilah anak kepada seseorang, mestilah suami kepada seseorang, mestilah isteri kepada seseorang, mestilah abang kepada seseorang, mestilah kakak kepada seseorang, mestilah ahli masyarakat, orang kampung siapa. Betul tak? Apa perasaan kita kalau ayah kita khalwat? Apa perasaan? Okey bos, teruskan. Macam tu ke? Okey ayah, saya nak tumpang sekaki. Boleh? Boleh? No. Aduh, 5 minit ke 10 minit ni? 10 minit. Saya ada handle case custom, pegawai custom. Tak apa, sebelum saya cerita custom, saya lawyer kan, pergi mahkamah magistrate. Dirahsiakan tempat. Dirahsiakan tempat. Dia tengah tunggu kes. Tiba-tiba kes tu kes apa ni? Kes ni masuk video ni susah nak cerita. Kes apa? Video lucah masa tu VCD masa tu. VCD tahu kan? Ni cerita lama lah. Saya tak silap tahun 2000 macam tu lebih kurang. VCD. Saya duduk tengah tunggu kes saya.
bila kita buat kes ni, kadang-kadang magistrate kata, kes ni tunggu saya stand down. Buat kes ni dulu. Kita pun tunggulah kan. Sampai lunch hour. Habis kes. Kes kita sambung petang pula. Jadi kes yang depan saya tu, sementara saya tunggu ni, kes kat depan tu, kes VCD Lucah. Yang kena tangkap tu, Cina. Kan? Lepas tu jurubahasa bacalah charge sheet, kertas pertuduhan. Kamu pada berapa bulan, pukul berapa, gini, apa semua. Mengaku salah ke tak? Mengaku salah. Kan? Bila mengaku salah, kena denda. Kan? Bila kena denda, lepas kena denda, barang kes dirampas untuk dilupuskan. Rampas untuk dilupuskan. Tahu lupus macam mana? Sepatutnya musnahkanlah kan. Pakai steamroll. Tahu steamroll? Tak tahu steamroll? Kamu semua ni tahu apa? Pennya. Steamroll tahu tak? Betul ke steamroll? Ke apa benda? Betul lah steamroll kan? Yang duk gelek tu. Kan? Dia naik atas VCD tu, pecah semua VCD kan? Atau mau kita bakar ke apa, ikutlah. Yang penting musnahkan. Tapi ini masalahnya kadang-kadang. Kadang-kadang bukannya dimusnahkan. Tanya dulu siapa-siapa nak ambil ni. Tanyalah lawyer mana ada ke apa. Yang tu yang masalah ni. Bakal ambil lah. Seorang sikit ambil. Kan? Jadi satu hari, satu orang isteri ni jumpa saya. Suami dia custom. Dia kata, Ustaz tahulah suami saya custom. Ustaz pun lawyer, Ustaz pun tahulah kan. Custom ni dia macam polis jugalah. Bila ada barang kes apa semua, barang kes yang nak dilupuskan itu, dia orang ambil. Bawa balik rumah. Dia macam bunga api lah kan. Bunga api rampas untuk musnah. Dia ambil, dia banyak bunga api dengan anak dia kat rumah. Tu, ada lagu tu. Kan? Ambil lah VCD Lucah ni, bawa balik rumah. Apa dia? Ayah yang custom ni tengok VCD Lucah dengan anak dia berjemaah. Ayah tu Imam, anak tu Bilal. Eloklah perangai. Mana masalah dia? Jadi balik pada cerita kita. Khaluwat ni, dia bukan dosa dua orang tu je. Dia melibatkan, dia adalah anak kepada seseorang, ayah kepada seseorang, ibu kepada seseorang. Maka banyak hati yang terluka. Akan menimbulkan banyak masalah dalam masyarakat. Dia bukan hanya dua orang tu je. Maka kita mengatakan bahawa, katalah kita buat andaian. Okey, dia adalah dosa antara dia dengan Tuhan. Habis tu ganja isap seseorang. Bagi galakan. Nah, jangan kacau dia nak isap seseorang aja, dia tak kacau orang. Boleh? Budak sekolah menengah isap gam. Kan? Dia tak kacau orang dalam bilik dia je. Boleh tak? Nanti adik-adik semua akan jadi ayah, akan jadi ibu. Nanti anak-anak duduk dalam bilik tengok video Lucah. Boleh biar kan? Oh, jangan kacau. Nanti anak buat keluar kad tu, don't disturb me. Kan? Jangan kacau. Jangan intai dia buat apa. Biar dia buat apa-apa dalam bilik. Macam tu ke? No. Kita sekarang kita ada banyak masalah. Nanti bila adik-adik semua ada anak, semua ada anak ni, kena buka beg anak. Dalam beg ada apa? Ada dadah ke, ada gam ke, ada apa ke. Kena check tengok. History dia, tablet dia ke, handphone dia ke, kena check tengok. Apa yang dia bercakap. Kita risau anak perempuan sekarang ni, yang lawa-lawa semua ni. Nah, nanti adalah Englishman. Hi, how are you? How do you do, my girl? Apa dia semua tu kan? Honey, ada tegur kita. Kita pun, Mak Saleh, kata-kata lawa kan? Orang perempuan, katakan dia bodoh, tak apa. Jangan kata dia hodoh sudah. Kan? Jadi bila kita kata, dia saja tak mau dengan tu. Apa ni? Orang perempuan, bila kita katakan dia lawa, dia syok lah. Padahal bukannya Mak Saleh daripada England. Tu Mak Afrika, Mak Black tu. Kan? Kena tipu apa ramai. Pergi kena bawa lari ke Lombok, berapa ramai. Kan? Kena tipu. Jadi, kita nak kena check. Kan? Kena hati-hati anak kita, anak perempuan, anak lelaki, kena check. Jadi, sebab tu saya kata bahawa G25 ni, dia bawa satu pemikiran liberal. Kan? Golongan-golongan liberalis. Dia cuba banyak terbuka, banyak mudah sangat. Memanglah kita tak boleh nak intai orang. Orang tu buat apa dalam bilik, janganlah tu intai. Kita tak tahu apa-apa, pergi intai, pergi cari kesalahan dia. Yang tu memang tak boleh. Islam larang kita mencari-cari kesalahan orang. Tapi kalau ada tanda-tanda, ada bukti, ada qarina, ada circumstantial evidence yang menunjukkan bahawa dia sedang buat satu jenayah. Tak kira lah jenayah itu bertentangan dengan undang-undang negara ke, bertentangan dengan agama ke. Kalau ada tanda, maka kita berkewajipan untuk buat amar ma'ruf nahi munkar.
Cuma saya akui pencegahan maksiat ni pun ada problem. Ada problem pencegahan maksiat ni. Boleh cerita ni mana kata 10 minit ni hilang lah. Ni saya kata. Pencegahan maksiat ni memanglah problem. Dia orang ni bukan ustaz. Dia orang ni SPM je, SRP, pusat tu SRP je. Kerja pejabat agama orang panggil ustaz. Itu masalahnya. Bukan ustaz pun SRP, SPM pun tak lepas. Contohnya lah. Masa kerja pejabat agama orang panggil ustaz. Pakai ketayak pergi tangkap orang panggil ustaz. Jadi puak-puak ni mengaji agama pun tidak. Masa pergi sekolah dulu duduk ponteng lompat pagar apa semua. Minta kerja minta dengan MPSP tak dapat, MPP tak dapat, DBKL tak dapat, dapat pejabat agama. Lepas tu jadi penjaga maksiat. Oh syok lah dia. Oh, mana ni operasi. Tangkap orang khaluat. Puak-puak ni. Saya sendiri tengok depan mata perangai-perangai orang pejabat agama ni. Kan? Dia tangkap orang. Khaluat tahu lah khaluat. Khaluat dia pakai tudung lah. Pakai semayang. Khaluat. Dah. Naked. Tahu naked? Tak tahu naked? Oi. Bulat. Tak pakai apa-apa. Ada yang masuk, kita tengok tu dia. Kan? Dua-dua. Bulat dua-dua. Jadi yang lelaki ni ambil lah kain sarung ke apa, pakai, yang perempuan ni ambil selimut tutup. Ada ni yang pejabat agama ni, adalah baca surat khabar tahulah cerita ni. Kan? Dia kata, Zat, dia kata, letak balik selimut nak ambil gambar. Buat bukti. Tu perangai tu. Mana boleh perempuan tu dah tutup. Dah, kau janganlah ambil gambar dia lagu tu. Itu mengaibkan. Dia suruh buka balik. Dia kata kononnya nak buat barang kes. Buat barang kes. Apa dia buat balik? Rumah dia tengok gambar tu. Duk simpan gambar tu. Ni masalah dia. Yang memburukkan imej pejabat agama. Kes di Pulau Pinang. Lagu tu. Di Pulau Pinang. Pulau Pinang. Ni Pulau Pinang. Ceramah merata dah tak tahu dah kat mana ni. Kan? Di negeri kita ni, satu, bukan ustaz lah ni yang pencegah maksiat ni, dia ambil gambar. Yang gambar lain semua sekeping. Gambar tang sini, 5 keping dia ambil. Pasal apa 5 keping? Awak apa 5 keping? Ni masalah dia. Tahulah yang duk khaluat dalam kereta kan. Dah tangga-tangga semua, tu dia ambil zoom. Bahagian dada 5 keping. Saya kata ni masalah. Yang menyebabkan orang marah kepada institusi agama kerana kesilapan-kesilapan yang dibuat oleh pencegah maksiat yang memburukkan institusi agama. Yang tu kita kena selesaikan. Masalah ni kita kena selesaikan. Pejabat agama kena ambil tindakan terhadap pegawai dia yang tidak amanah, yang tidak ada, yang tak mematuhi SOP dan sebagainya. Jadi balik pada cerita kita tadi, G25 ni kita boleh ambil tindakan ke? Sebenarnya boleh ambil tindakan, tetapi dia bergantung kepada political will. Kalau pemimpin tak mau ambil tindakan, kita rakyat kita boleh buat apa? Kan? Kita hanya boleh bagi bantahan, kita boleh kritik, boleh cakap dalam Facebook dan WhatsApp dan sebagainya, tetapi yang penting orang yang berkuasa tu yang perlu ambil tindakan bila mereka mengeluarkan ucapan-ucapan yang boleh memberi perjudis kepada agama dan keselamatan negara. Wallahu a'lam. Cukup ke? Jadi teruskan dengan penyampaian kita.